Kuning warna bunga cempaka, harum sungguh pohonnya tinggi. Taat raja setia negara, lambang teguh jati diri. Rukun negara adalah satu ideologi penyeragaman fahaman bagi pelbagai kelompok masyarakat di Malaysia. Ia diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 dengan hasrat memelihara kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan untuk membentuk sebuah bangsa Malaysia yang patriotik. Tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969 menimbulkan keresahan kaum. Masalah ini berpunca dari isu jurang kemewahan antara orang bukan Melayu dan orang Melayu. Sistem sosioekonomi yang ditinggalkan oleh penjajah British selepas kemerdekaan negara menyukarkan pentadbiran dan pengurusan Perdana Menteri pada masa itu. Ketidakpuasan hati masyarakat Malaysia yang terpendam semenjak pemerintahan British dan Jepun telah sampai ke muncaknya, hinggalah tercetusnya rusuhan antara kedua-dua pihak. Oleh itu, darurat telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Fungsi Parlimen digantung dan Majlis Gerakan Negara ditubuhkan untuk menjalankan pentadbiran negara. Majlis Perlindungan Negara pula ditubuhkan selepas perintah darurat dibubarkan pada bulan ke-22. Dengan itu, lahirlah ideologi kebangsaan iaitu salah satu hasil dari majlis tersebut yang dinamakan Rukun Negara. Rukun negara digubal sebagai falsafah negara ke arah mewujudkan sebuah negara yang stabil. Rukun negara yang diisytihar secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 adalah sebagai satu tanda peringatan dan pengajaran kepada rakyat Malaysia terhadap peristiwa pahit 13 Mei. Prinsip rukun negara juga memberi isyarat penting kepada pemimpin dan warga Malaysia betapa rakyat berbilang kaum, agama, budaya dan bahasa memerlukan satu pegangan untuk hidup secara rukun dan damai. 5 prinsip rukun negara dibentuk berdasarkan acuan ke masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Bagi memperkukuhkan perpaduan kaum adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Detik pahit 13 Mei mendorong kerajaan bertindak segera menyatukan semula rakyat berbilang kaum dengan menjadikan rukun negara sebagai tonggak perpaduan kaum. Oleh itu, salah satu ideologi dan falsafah rukun negara yang mempunyai makna yang mendalam adalah kesetiaan kepada raja dan negara yang mempunyai kaitan yang sangat rapat. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Di peringkat negeri, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri atau Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, raja-raja dan Yang di-Pertua Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Maka, setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kerana Baginda adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyat di negara ini. Elemen rukun negara amat penting diterapkan kepada rakyat, terutamanya generasi muda, agar mereka tahu makna sebenarnya yang terkandung dalam falsafah nasional. Kewujudan dan tujuannya adalah untuk integrasi, keharmonian dan hormat menghormati antara kaum serta perpaduan. Pada 24 Februari 2020, Malaysia telah dikemparkan dengan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Bagi meredakan kemelut politik ketika itu, Yang di-Pertuan Agong telah membuat keputusan untuk melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim. Perdana Menteri Interim perlu mendapatkan majoriti gabungan untuk membentuk kerajaan. Jika gagal, maka perkara 55 Fasal 2 Perlembagaan Persekutuan iaitu Yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk tangguh atau bubar parlimen adalah terpakai.
Yang di-Pertuan Agong juga berhak dalam urusan pemilihan dan pelantikan Perdana Menteri baru selaras dengan Perkara 432A Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong adalah satu-satunya jawatan yang unik. Institusi Yang di-Pertuan Agong sangat signifikan kepada rakyat kerana ia disanjung tinggi dan mempunyai peranan yang tinggi dalam kestabilan politik, ekonomi serta sosial negara berdasarkan perlembagaan. Buat pertama kali dalam sejarah penubuhan negara mengenepikan nasihat kabinet dalam menentukan pelaksanaan darurat pada 25 Oktober 2020. Ramai pihak melihat permohonan proklamasi darurat dikemukakan Perdana Menteri hanya sekadar mahu mengekalkan kuasa politik dan bukan atas kepentingan rakyat. Namun, berdasarkan situasi semasa, langkah paling tepat adalah Perdana Menteri menghadap Seri Paduka Baginda agar Baginda dapat membuat pertimbangan wajar demi masa hadapan negara. Rakyat juga menyedari keperluan negara melaksanakan perintah darurat, kesihatan dan bencana di seluruh negara pada saat Malaysia berdepan situasi bencana berganda yang meruncing. Proklamasi darurat yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah itu adalah berikutan wujudnya ancaman yang memberi implikasi dalam konteks keselamatan negara, ekonomi dan ketenteraman awam. Selain mempertahankan agama Islam, Yang di-Pertuan Agong berperanan memastikan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera terbela, sekaligus keharmonian dalam kalangan rakyat dapat terus dimantapkan. Segelintir pihak yang menganggap institusi diraja hanya satu simbolik dan hanya untuk ritual keagamaan perlu diperbetulkan. Kerana Islam adalah agama syumul, iaitu merangkumi segenap aspek kehidupan manusia yang tidak hanya terhad kepada akidah, ibadah dan akhlak semata-mata, tetapi ia turut merangkumi aspek muamalat. Inilah antara peranan Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja, begitu juga dengan Sultan, memastikan bahawa agama Islam itu terpelihara dan terjamin. Di samping itu, agama-agama lain boleh diamalkan di negara ini dengan penuh keharmonian dan keamanan. Oleh yang demikian, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara amat penting diamalkan bagi melahirkan rakyat yang taat setia kepada pemerintah dan negara. Setiap warga negara haruslah menumpukan sepenuh taat setia kepada raja dan negara kerana raja lambang perpaduan negara. Penghayatan dan falsafah rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara perlu berlandaskan peribahasa alah bisa tegal biasa. Natijah yang dituai bukan kepalang ertinya apabila rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara dijiwai setiap individu. Raja dan rakyat berpisah tiada, masalah rakyat dikongsi bersama. Rakyat mengangkat institusi diraja, raja dan rakyat rasa bahagia. Wira menyanyi bahtera merdeka, perasaan bangga di lubuk jiwa. Pemuda-pemudi di negara jaya, kesetiaan kepada raja dan negara untuk Malaysia.